Assalamualaikum guys, selamat datang ke SRTV. Okay. Baru saja menyaksikan perlawanan di Suka. Aku nak pergi stadium hari ni. Pasal, lah ada sebab-sebab aku tersendiri lah. Tapi walau macam mana pun, uh, tetap juga aku berjaya habiskan perlawanan tu. Walaupun sebenarnya aku dah sanggup tengok perlawanan tu sebenarnya. Berakhir dengan keputusan seri 2 sama. Aku mengharapkan Sabah akan menamatkan perlawanan ni dengan keputusan 2-1. Kesilapan last minute yang telah dilakukan sekali lagi menghukum Sabah FC untuk perlawanan ini, di mana ini aku tengok sama sewaktu perlawanan menentang JDT pada musim lepas, di mana pada masa itu kalau aku tidak silap kedudukan Sabah satu sama sebelum likas menentang JDT, tapi kekasaran dilakukan pada last minute. Free kick diambil oleh Forestieri mengubah kedudukan menjadi 2-1. Tapi itu kekalahan untuk Stadium Likas lah. Perbezaannya di sini adalah rekod tanpa kalah Sabah masih lagi diteruskan sebenarnya, tapi apa yang lebur di sini adalah rekod kemenangan yang berterusan di Stadium Likas tidak dapat diteruskan. Oleh kerana yang paling penting di sini adalah satu persembahan yang bagi aku, minta maaf, again ini adalah pendapat aku sahaja, apa yang aku nampak pada perlawanan ni. Dari banyak-banyak perlawanan yang aku tengok sewaktu Sabah beraksi di Stadium Likas, ini adalah merupakan satu perlawanan yang cukup hambar bagi aku. Aku nak sangka Sabah FC akan beraksi sebegini. Kalau kita tengok total domination of ball, possession of ball, lebih kepada Terengganu daripada apa yang aku nampak. Cara Terengganu mengatur bola, cara Terengganu membuka play-play diorang cukup bagus, cukup berbeza daripada Sabah FC. Tapi apa yang melemahkan Terengganu daripada terus memiliki perlawanan ni untuk mendapatkan gol seterusnya adalah di mana dari pertahanan ke midfield mereka cukup bagus untuk membawa bola tersebut, tapi bila masuk ke bahagian hadapan, di situ mereka agak buntu sikit untuk menghasilkan gol. Ini adalah kemungkinan besar juga oleh ketiadaan pemain penyerang mereka yang memang dikatakan tidak beraksi dalam perlawanan ini oleh kerana telah menerima sebanyak 3 kad kuning. Dan pemain yang banyak sekali orang mengucar-ngacirkanlah pertahanan Sabah yang membuatkan jantung kita betul kabak-kabak adalah Sonny Nordeh. Sonny Nordeh adalah merupakan satu individu yang cukup menarik perhatian aku di sepanjang perlawanan ini. Beliau juga ada dikaitkan di bibir-bibir pasukan peminat Sabah FC untuk dibawa masuk ke Sabah FC. Dan aku rasa kalau Sonny Nordeh berada dengan Sabah FC, beliau mungkin boleh membantu atau mengubah perlawanan. Tapi unfortunately, bukan itu cerita dia sekarang. Sonny Nordeh adalah merupakan pembunuh kemenangan pasukan Sabah FC di Stadium Likas bagi perlawanan ni. Seperti biasa guys, kalau kamu follow punya channel ni, aku akan lebih kepada apa yang obvious saja. Aku akan tidak go through terperinci untuk perlawanan ni. So untuk Sabah itu untuk Terengganu, untuk Sabah FC pula, aku tak pasti apa yang mereka cuba lakukan. Pergerakan cuba dilakukan daripada bahagian bawah untuk ke bahagian atas, tapi tidak banyak yang betul-betul pergerakan yang betul-betul dirancang dengan sempurna, pergerakan yang tidak boleh dibaca oleh Terengganu, pergerakan yang mampu membuka player tidak dilakukan pada perlawanan ini. Tidak kita lihat pada perlawanan ini. Gol yang telah dilakukan oleh Sabah FC again berpunca daripada sepakan percuma yang dilakukan oleh Badru Bakhtiar. Sekali lagi aku katakan di sini kenapa signifikannya Badru Bakhtiar bersama diturunkan sebagai kesebelasan utama untuk Sabah FC adalah faktor sebegini. Dan seterusnya adalah kerana gerakan yang cukup bagus. Ini adalah the only gerakan yang cukup bagus sebenarnya dilakukan oleh Sabah FC. Bermula daripada bahagian kanan dan disudahi di bahagian sebelah kiri kotak di pasukan Terengganu, di mana terkena handball. Hasil tendangan bola yang dilakukan oleh Daniel Ting memberikan sepakan penalti untuk Sabah FC dan disempurnakan dengan begitu perfect oleh Darren Lock. Itu saja yang terbaik untuk Sabah FC. Ada juga beberapa percubaan lain, tapi lebih kepada percubaan yang tepat, seperti mana tandukan yang telah dilakukan oleh Gabriel. Bagi aku itu adalah tandukan yang tepat ke gawang dan mudah untuk ditampan oleh penjaga gol Terengganu. Selebihnya adalah pergerakan yang cukup buntu dilakukan oleh Sabah FC, seolah-olah macam bawa saja bola pergi atas, lepas tu kita tengok apa jadi. Tidak, itu saja. Tidak ada macam yang okay, ini kita akan buat lepas ni. So bila bola ni di sini, aku mau kau di sini. Bila kau di sini,
kita buka begini, bola tu boleh lari sama ada kanan ataupun kiri. Itu tidak berlaku dalam perlawanan ni. Lebih dikatakan, lebih senang aku katakan, senang untuk pemain-pemain Terengganu membaca gerakan Sabah FC. Selain daripada tu, aku juga walaupun kita bolos 2 gol pada perlawanan ni, dan gol itu adalah hasil daripada sepakan percuma, basically pasukan Sabah FC bertahan dengan cukup bagus juga pada perlawanan ni, especially bila Rausan Baltuil dimasukkan, nampak utuh lah pertahanan Sabah FC. Walau macam mana pun, sepakan itu memang roket lah, sepakan yang dilakukan oleh Sony Norde tu memang cukup bagus. Aku nak nafikan gol itu adalah merupakan satu gol yang cukup perfect yang dilakukan oleh Sony Norde. Mat Yu ada mengatakan pada musim lepas waktu mereka bermain bersama-sama di Melaka, Mahdi ada mengatakan, seingat aku, dia bilang, aku tak pernah nampak Sony Norde menjaringkan gol daripada free kick. Ini adalah pertama kali Sony Norde melakukan sedemikian 2 kali. Apik. Aku suka Apik. Aku suka Apik berada dengan Sabah FC. Dia telah memberikan pengalaman beliau, mencurahkan pengalaman beliau bersama Sabah FC yang membantu Sabah FC berada di tangga ketiga musim lepas, dan seterusnya membantu Sabah FC untuk meneruskan kecemerlangan apa yang kita nampak sekarang ni. Tapi aku minta maaf, aku tidak masalah dengan Apik apa semua. Aku wish Apik akan beraksi dengan lebih cemerlang selepas ni. Tapi sekiranya antara position yang perlu dibaik pulih, sekiranya OKS ingin mencari kelemahan Sabah FC, baik pulih bukan aku cakap, bukan kelemahan lah. Apa yang kita ada sekarang cukup bagus, cuma untuk meningkatkan lagi level kestabilan pasukan Sabah FC. Itu sebenarnya aku mau cakap, bukan kelemahan. Meningkatkan lagi kestabilan pasukan Sabah FC, aku rasa penjaga gol perlu diambil kira sekarang. Seperti mana aku cakap pada video sebelum ni, ada beberapa wajah baru di kancah bola sepak Liga Super sekarang. Aku lebih memandang kepada penjaga gol Negeri Sembilan yang bermain untuk Selangor, yang dia ni dilonkan di Negeri Sembilan. Dia adalah individu yang bagi aku di dalam list aku lah, sekiranya betul ingin menambah lagi kestabilan di bahagian tersebut, beliau adalah merupakan calon terbaik untuk berada di gawang Sabah FC. Itu pendapat aku saja, guys. Okay, aku tidak ada masalah dengan Apik. Bagi aku Apik beraksi dengan cemerlang. Unfortunately, tendangan yang dilakukan oleh Sony Norde itu memang roket. Aku dah pasti juga sebenarnya kalau penjaga gol Negeri Sembilan tu berada di posisi Apik, dia pun boleh menyelamatkan bola tu, aku dah pasti. Tapi again, dia adalah merupakan salah satu target yang berpotensi untuk macam-macam tadi lah, untuk memperbaiki lagi sedikit bahagian itu. Tidak ada mana-mana pemain Sabah FC yang betul-betul menyinar pada perlawanan tu. Aku rasa kesebelasan utama Sabah FC pada perlawanan ini berada dalam satu level saja yang cukup untuk berada dalam padang tersebut, mengelakkan kekalahan. Itu saja. Itu di situ aku nampak di mana level pemain Sabah FC pada perlawanan ini, cuma ingin mengelakkan kekalahan. Untuk kemenangan tu aku tidak nampak kita boleh memenangi perlawanan ni. Again, ucaplah, ini dalam banyak perlawanan yang aku saksikan daripada masuk ni sudah 11 perlawanan. Ini adalah merupakan perlawanan yang betul-betul aku kecewa, aku tengok, yang merendahkan keyakinan aku untuk Sabah FC boleh memenangi perlawanan ni. We are lucky enough kita boleh dapat skor 2 biji tu. Kalau tidak, aku rasa Terengganu akan berjaya mencuri 3 mata di Stadium Likas. Terasa ketiadaan Sadil, terasa ketiadaan Rizal Ghazali, sekali lagi menempatkan Darren Lock di posisi wing adalah bukan merupakan satu keputusan yang cukup bijak setakat ni, kerana sudah terbukti beberapa perlawanan keberadaan beliau di sebelah sana tidak memberikan kestabilan dan impact yang besar untuk Sabah FC. Aku lebih rela melihat Darren Lock berada di posisi tengah, posisi penyerang, di mana beliau lebih efektif di situ. Walaupun beliau tidak menjaringkan gol, tapi at least efficient beliau berada di bahagian penyerang selaku false nine, maybe lebih ketara berbanding beliau berada di bahagian wing. So itu saja basically rumusan yang aku boleh katakan daripada perlawanan ni. Aku rasa bertuah kita tidak kalah, tapi aku tidak gembira dengan apa yang kita tampilkan. Itu saja. So diharap ada benda yang boleh dipelajari daripada perlawanan ni.
ada perubahan yang boleh dilakukan di dalam perlawanan yang akan datang. Kalau tetap sama juga kesebasan utama, cara permainan, macam susah sikit lah tahun ni aku tengok. Okay guys, itu saja pendapat aku sekali lagi. So, aku juga ingin mendengar pandangan kamu mengenai perlawanan ni. Sekali lagi, ini adalah pandangan aku saja. Tidak semestinya apa yang aku cakap ni betul. Kalau kamu ada mau tambah apa-apa, sila tekannya di ruang komentar di bawah. So, sehingga kita berjumpa lagi di video seterusnya guys. Assalamualaikum.